Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, kita tengok balik tajuk ni ya, prinsip Bernoulli, modul kamu muka surat 45. Benda ni cikgu sudah upload masa PKP tahun lepas. Saya rasa ramai yang kurang faham. Oke, prinsip Bernoulli. Seperti mana prinsip sains yang lain, benda ini banyak berlaku di persekitaran. Oke, jadi hari ini cikgu jelaskan balik. Oke, ambil contoh ni. Ini masa saya ambil video ni di jalan silam, saya parking di tepi dan banyak kereta laju di situ. Kalau kamu perhatikan, kereta ni bergoyang kan? Setiap kali ada kereta lalu, kereta ni bergoyang. Inilah antara fenomena yang melibatkan prinsip Bernoulli. Ini lagi magic. Okey, budak ni dia tiup bola pingpong. Tapi bola pingpong tu tidak jatuh, sebaliknya naik ke atas. Ini prinsip Bernoulli. Okey, next. Ini bola ni saya tiup ke sana. Kan? Sepatutnya jatuh ke bawah. Kan? Tapi nanti dia tidak jatuh. Bola tidak jatuh. Okey, ini belum lagi. Next. Okey, persoalannya kenapa bola tadi itu tergantung? Kenapa tergantung? Kan ditiup ke sana. Sepatutnya melantung ke sana. Tapi dia tergantung. Kalau graviti akan tarik ke bawah. Inilah beberapa persoalan dalam prinsip Bernoulli. Okey, apa dia prinsip Bernoulli? Prinsip Bernoulli ini simple saja. Okey, kalau kita buat ini ada jalur plastik, ini ditiup pakai angin. Kita dapati angin kalau dipesongkan, tengok di sini di pin, alirannya sangat laju. Belakang ni tidak ada kurang angin. Okey, kalau kita tengok sayap kapal terbang. Sayap kapal terbang bentuknya ini. Kalau kamu perhatikan, angin di sebelah sini yang dilencongkan ni lebih laju. Tengok ni, banding dengan ini. Jadi maknanya di sebelah atas kalau sayap kapal terbang hal laju tinggi, di sebelah bawah hal laju rendah. Okey, apa dia prinsip Bernoulli? Okey. Prinsip Bernoulli, apabila benda itu hal laju tinggi atau hal laju udara atau berdalir itu tinggi, maka tekanan di situ rendah. Sebaliknya, apabila hal laju udara atau berdalir rendah, maka tekanannya akan tinggi. Okey. Kita tengok kereta tadi. Kenapa bergoyang? Okey. Bila berselisih, kita rasa kereta ini akan ditarik ke dalam kan, ke sini. Kenapa? Sebab di sini aliran udaranya laju. Bila hal lajunya tinggi, maka tekanannya akan rendah. Berbanding sebelah luar, aliran udaranya lebih rendah, maka tekanannya tinggi. Jadi kedua-dua kendaraan ini akan ditolak ke sebelah dalam. Okey, bola pingpong tadi. Okey, bila kita tiup di atas, sudah tentulah di celah ini hal lajunya tinggi. Sementara di kawasan yang terlindung ini hal lajunya rendah. Jadi kalau ikut prinsip Bernoulli, maka tekanan di bawah ini lebih tinggi berbanding di atas, maka bola pingpong ditolak ke atas, maka melekatlah bola pingpong itu tadi. Okey, ini yang tadi. Kenapa bola itu tidak tertolak ke sana dan tidak jatuh ke bawah? Sebab bila ditiup pakai blower, hal laju di sini tinggi, maka tekanannya rendah. Sebaliknya di belakang itu hal lajunya rendah, maka tekanan tinggi. Jadi bola itu ditolak ke sini. Sementara ini menolak ke sana, maka bola itu tergantung, melekat di situ. Okey, bagaimana prinsip Bernoulli diguna di dalam pembuatan kapal terbang? Kalau kita tengok sayap kapal terbang, dia unik. Dia melengkung lebih sikit ke atas.
Tujuannya supaya di atas laju angin lebih tinggi manakala di bawah lebih rendah. Jadi bila ada perbezaan maka akan ada tekanan, maka kapal terbang itu boleh terbang. Sama juga di laut. Okey, ini dua contoh kapal pengangkut, kapal perang. Bila menukar barang, mengisi minyak, tidak boleh berdekat tu. Kalau berdekat nanti dia akan melanggar. Kenapa? Sebab halaju di luar ini rendah, di sini rendah, di dalam halaju tinggi. Jadi nanti kedua-dua kapal ini akan ditolak ke sebelah dalam, macam kereta tadi. Jadi boleh berlanggar. Ini biasa dibuat. Tidak boleh dekat. Okey, kita tengok yang contoh yang cikgu buat hari itu. Ini. Kalau kamu perhatikan, inilah model sayap kapal terbang melengkung lebih sebelah atas. Jadi kalau tidak ada angin, dia turunlah. Bila laju angin tinggi, dia naik, angkat. Bila dimatikan, inilah prinsip berdiri. Okey. Kalau kita perhatikan animasi, beginilah. Okey. Kenapa? Sebab perbezaan halaju tadi menghasilkan perbezaan tekanan, di mana tekanan di atas rendah sebab halajunya tinggi, di bawah halaju rendah, tekanan tinggi. Maka sayap kapal terbang itu akan ditolak ke atas, yang kita panggil sebagai daya angkat. Okey, ini contoh kapal terbang. Kalau kamu perhatikan, kamu tengok di sini udaranya lebih padat sebab dipesongkan, maknanya lebih laju di sini berbanding di bawah. Okey, kalau kamu tengok rangka sayap kapal terbang memang beginilah nih. Okey, ini kita panggil bentuk aerofoil seperti dalam modul kamu, melengkung sebelah atas. Okey, itu sahaja perihal prinsip benda ni.